berbeza di antara apa yang mahu kita amalkan, apa yang diharapkan atau idealisme dari segi agama dengan tindakan dan perbuatan orang yang menganut agama itu. Itu yang kita sendiri kena berpengetahuan mengenai agama. Kalau kita tidak memahami, maka kita mengikut-ikut orang lain yang mengatakan ini ekstrim, itu ekstrim. Sebagai contoh, saya cuma nak kata baru-baru ini, misalnya pemakaian serban misalnya. Ada orang mengkategorikan ini sebagai ekstremisme. Padahal bagi saya ia adalah satu pilihan, satu amalan Rasulullah SAW yang hendak diikuti oleh sahabat kita tadi. Kawan kita tadi, rakyat Malaysia kita tadi yang ingin mengamalkan kebebasan untuk berpakaian dan sebagainya. Baik, terima kasih. Saya minta komen Datuk Rohani. Saya rasa soal ekstremisme jangan ditafsirkan dari segi amalannya. Soalan ekstremisme ini selalunya dikaitkan dengan eksploitasi. Orang yang mempergunakan agama, memperalatkan agama untuk memesongkan sekelompok manusia ke arah yang dicita-citakan oleh pribadi yang memesongkan agama itu sendiri. Contohnya, setengah orang memberi fatwa, setengah golongan manusia di dalam negara ini adalah kafir. Sedangkan dia adalah orang Islam. Jadi apa hukum kalau kita katakan macam ini? Setengah orang mengatakan ini perkara yang paling basic di kampung berlaku. Umpamanya, kalau ayam disembelih oleh kelompok yang lain, tidak boleh makan oleh kelompok Islam yang lain. Adakah ini ekstremisme ataupun ini eksploitasi? Ataupun ini pemesongan? Jadi perkara-perkara macam ini yang menyebabkan soal perpaduan antara kaum dan sesama kaum agak di dalam Malaysia ini menjadi kurang stabil. Dalam konteks pemesongan agama, soal perpaduan sesama kaum terjejas. Dan kalau perkara ini dilebihkan lagi, mungkin perpaduan antara kaum akan terjejas. Jadi kita harus melihat perkara ini secara rasional. Soal perpaduan harus dilihat secara rasional. Soal ekstremisme saya setuju dengan Dr. Maria. Bahawa dalam konteks antarabangsa ekstremisme ataupun keterlanjuran kepelampauan ini dieksploitasikan oleh kuasa besar to serve dengan izinnya untuk memenuhi selera cita rasa kehendak mereka sendiri. Dan dalam konteks negara kita ada juga sekelompok manusia menggunakan agama, memesongkan agama untuk memenuhi cita rasa, untuk memenuhi azam mungkin dia punya desain atau perjuangan mereka sendiri. Baik, kita akan bincangkan hal itu. Yang Muhammad ada komen? Ini soal ekstremisme sebenarnya hanyalah bermain dengan perkataan saja. Apa yang saya fikirkan dan pandangan masyarakat Cina pada masa ini ialah ekstremisme ini sebenarnya kita lihat pada masa sekarang negara kita terjamin dengan adanya perlembagaan negara kita. Dan dia perlembagaan ini merupakan satu secular state. Dan sepatutnya dia menjadi secular. Dan agama Islam telah pun dijadikan agama rasmi dalam negara kita. Kita tidak pernah mempersoalkan itu. Tapi apa yang kita merunzingkan masyarakat Cina ialah falsafah politik pas masa kini yang inginkan, yang begitu sangat inginkan Al-Quran dijadikan sebagai perlembagaan negara kita. Itu yang terlalu dahsyat bagi masyarakat Cina. Kita tak boleh terima. Itu perasaan kita. Dan sama ada itu perkataan ekstremisme ataupun eksploitasi, itu tidak begitu penting sekali. Perasaan kita tidak betul. Baik. Sebelum saya serahkan kepada Dr. Maria, saya minta Dr. Rajendran bagi pandangan. Bagi saya ekstremisme itu seperti mana dibincangkan tadi Satu ialah theoretical. Saya rasa semua agama menyuruh manusia supaya berlaku adil kepada manusia yang lain ataupun agama yang lain. Tetapi manusia itu sendiri dari segi praktikalnya mereka ada kalanya terkeluar daripada lunas-lunas ini dengan kepercayaan bahawa mereka sedang mencampionkan dengan izin dengan apa yang dikatakan menguatkan agama dia, dengan mengwar-warkan agama dia. Halkan dia menyakitkan hati orang lain dan menghina orang lain. Jadi apa yang dilihat oleh masyarakat India di dalam negara ini, mereka sebagai satu golongan yang agak kecil, lebih kurang 10% daripada masyarakat keseluruhannya. Mereka rasa perkembangan-perkembangan seperti ini amat menekankan. Kerana apa yang penting bagi masyarakat India, seperti mana soalan yang ditanyakan tadi kepada YB tadi bagi masyarakat India ialah identiti mereka sebagai orang India. Boleh mengamalkan identiti mereka, cara hidup mereka dan budaya mereka tanpa apa-apa batasan. Di sini apa yang saya katakan kebebasan
kebebasan ialah kebebasan umpama kita berjalan menghayunkan tangan sehingga tangan kita jangan terkena pada orang lain. Misalnya kita beli radio yang besar, kita dengar pada radio, kita ada hak untuk mendengar radio ataupun apa-apa saja. Tapi janganlah suara itu sampai mengganggu kawan-kawan jiran-jiran kita. Ini dikatakan kebebasan. Baik, Dr. Maria. Saya ingat dalam hal kelembagaan yang dikatakan tadi YB daripada Kota Melaka ya, yang PAS hendak menukar perlembagaan. Saya ingat ini tidak timbul sebab dia bergantung kepada pentafsiran. Ya, perlembagaan negara ini sudah mengatakan bahawa Islam adalah agama rasmi. Ya, maka bagi kefahaman ya, kita boleh interpret, kita boleh terjemah bagaimana ya. Bagi kami ialah Islam itu mesti diamalkan dalam in all aspects, dalam semua aspek kehidupan dan pentadbiran. Ya, dia saya tanyakan, Islam yang dikehendaki oleh PAS adalah Islam yang dikehendaki oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak mahu kita mengatakan bahawa kita beragama Islam, tetapi kita tidak melaksanakan atau membenarkan umat Islam negara ini untuk mempraktikkan Islam dalam arti kata yang sebenar. Islam menjamin kebebasan agama lain. Ya, agama Hindu, agama Cina, Kristian dan sebagainya, ya, dan tidak mengganggu gugat. Dan PAS telah berkali-kali menyatakan dan memberi reassurance ya, yang apapun kita lakukan mestilah dengan persetujuan bersama sekiranya ialah satu perkara yang boleh kita bincangkan. Baik. Tapi perkara asas dan pokok tidak boleh kita. Apa salahnya pelaksanaan dasar-dasar kerajaan yang berteraskan kepada pendirian bahawa Islam adalah agama rasmi negara ini setakat ini? Ya, sekarang ini kita fikir kita tidak ada banyak apa yang dilakukan sekarang ini berteraskan Islam, kita tidak ada objection, kita tidak ada satu tentangan yang hebat. Kalau nak buat ekonomi Islam, nak buat pendidikan, pembangunan, PAS tidak pernah mengatakan kami tidak mahu ini semua. Tetapi apa yang PAS hendak ialah praktik Islam itu tidak berpilih-pilih. Ya, maknanya kita hanya mengambil ekonomi, kita hanya mengambil mungkin pendidikan, tetapi kita hendak menolak terus-menerus hukum hakam di segi Islam. Dan pelaksanaan kita itu sendiri dalam Islam, kita tidak boleh bercanggah-canggah. Kita profes, kita mengaku kita orang Islam, dan pada masa yang sama kita buat apa yang Allah suruh, dan pada masa yang sama kita buat apa yang Allah larang. Boleh saya tanyakan soalannya? Apakah misalnya usaha untuk menghapuskan kemiskinan, langkah-langkah untuk memperbaiki kedudukan ekonomi negara, usaha untuk memastikan bahawa Malaysia boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara lain tidak cukup Islamik pada pandangan PAS? Ya, ia adalah satu perkara yang Islamik. Tetapi apa yang kita lakukan itu kita mesti ingat tidak boleh melanggar keluar daripada apa yang ditetapkan oleh Al-Quran. Misalnya kita hendak memperkayakan negara ini. Adakah kita hendak menghidupkan industri judi? Ya, dengan hebatnya, dan kita terkenal sebagai sebuah negara di Asia Tenggara dan Asia ini, malah sebagai sebuah negara yang nombor satu. Kita ada ya. Jadi ini adalah satu yang PAS rasa kita tidak boleh menjadi agenda utama ekonomi kita. Ya, dan ada banyak lagi perkara yang saya rasa di dalam untuk kita membasmi kemiskinan, ada banyak cara-cara dan jalan-jalan lain. Kita tidak boleh memilih jalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya minta Dr. Rajendran komen. Saya rasa dalam kes ini ya, kita perlu memberi perhatian. Saya tidak ingin bercanggah pendapat dengan apa yang dikatakan oleh doktor tadi. Tetapi jangan lupa negara ini negara yang terbentuk daripada pelbagai kaum dan bangsa. Bila kita mengamalkan sesuatu sistem yang hanya dipatuhi yang diperlukan oleh sesuatu kaum yang tertentu, maka ini tidak menjadi adil kepada kaum-kaum yang lain. Jadi lebih baik kita mengambil unsur-unsur yang general ataupun umum yang boleh membawa kebaikan kepada semua. Dan orang Islam seperti mana agamanya resmi dan sebagainya boleh mengamalkan cara hidup mereka dan sebagainya. Katakan kita mengambil undang-undang ya, undang-undang Islam secara umumnya. Kalau kes itu melibatkan orang Cina, orang India dan orang Melayu, apakah orang Cina dan orang India ini akan merasa diri mereka dilakukan adil dengan undang-undang Islam? Mereka dibicarakan dengan undang-undang Islam. Ini menjadi satu persoalan. Begitu juga ekonomi, apa-apa saja perkara yang lain. Oleh itu saya rasa lebih baik Islam itu dijadikan sebagai teladan bagi diri ahli politik dan pentadbir menguruskan negara. Kerana nilai-nilai positif itu diambil begitu saja. Tapi jangan Islam itu sendiri